Assalamualaikum, salam sejahtera. Hari ini saya membawa anda ke SK Pajas Jingkat di kelas PPKI yang akan bercakap tentang PLC PPI. PLC ialah Professional Learning Community dan PPI ialah Program Pendidikan Inklusif. Jadi sebelum saya bercakap tentang PLC PPI ataupun kita mengetahui tentang program tersebut, suka saya bercakap tentang landscape SK Pajas Jingkat. SK Pajas Jingkat terletak di kawasan Demak Laut dan berhampiran dengan kawasan itu terdapat 5 buah sekolah termasuk SK Pajas Jingkat. Dan hanya SK Pajas Jingkat yang mempunyai kelas pendidikan khas integrasi, enrollment kalau tak silap saya 33 orang yang terdiri daripada pelbagai keupayaan yang lembam, disleksia kalau tak silap saya, autism, ADHD dan sebagainya, kecuali yang pekak dan buta mereka ada di kelas khas. Tapi di PPKI ini murid yang masalah pembelajaran. Jadi untuk memantapkan PPKI di SK Pajas Jingkat, wujudnya PLC PPI ini di bawah NKRA yang kita tahu bahawa ending kepada program ini ialah untuk membentuk kemenjadian murid apabila mereka sampai peringkat dewasa nanti. Jadi penerangan tentang PLC PPI akan diterangkan oleh salah seorang cikgu di PPKI sekolah ini. Sebelum itu saya ingin mengucapkan tahniah dan syabas kepada Cikgu Donald selaku penyelaras PLC PPI SK Pajas Jingkat dan rakan-rakan gurunya, Cikgu Dayang, juga rakan-rakan guru yang membantu termasuk PK-nya sekali, termasuk PPM, termasuk guru besarnya, pentadbir dan barisan pentadbir dan wakil guru lah, keseluruhannya SK Pajas Jingkat. Jadi secara umumnya kita mengetahui bahawa PLC ini kalau diukur secara umum komuniti, perkataan komuniti itu kita tahu peranan komuniti dalam membentuk pendidikan anak-anak. Tetapi konteks hari ini ialah pendidikan inklusif. Mungkin dalam kalangan kita pernah mendengar inklusif secara rambang, tapi belum lagi tahu secara mendalamnya. Untuk pendidikan khas inklusif, suka saya terangkan ialah kepada anda. Inklusif ialah ada dua, satu inklusif separa dan satu inklusif penuh. Inklusif separa ini ialah murid pendidikan khas, murid yang berkeperluan khas boleh masuk ke kelas aliran perdana mengikut kemahirannya, mengikut kepandaiannya. Jika murid tersebut mahir ataupun pandai dapat menguasai subjek BM dalam kelas tahun 2 umpamanya, tahun 3 umpamanya, BM ke, BI ke, matematik ke, pendidikan seni, apa-apa subjek termasuk core curriculum, mereka akan diinklusifkan, dibelajar bersama murid beraliran perdana tadi. Jadi ini disebut, proses ini disebut inklusif. Dan apabila tamat, sekiranya mereka hanya BM ataupun BI saja, mereka ini disebut separa. Namun jika mereka dapat menguasai dari semua subjek, semua mata pelajaran mereka dapat menguasai, maka mereka akan masuk kelas aliran perdana dari pagi hingga tengah hari. Ini disebut inklusif penuh. Di sini tidak ada lain, memang kita hendak memberi keadilan kepada murid pendidikan khas berkeperluan khas ni. Mereka mungkin aspek tingkah laku saja apabila dapat dibentuk dalam PPKI, mereka akan masuk ke aliran perdana dan mereka dapat mengikuti mata pelajaran dan seterusnya. Apabila mereka mahir, mereka layak untuk dimasukkan ke kelas aliran perdana secara sepenuhnya, maka dikeluarkan daripada PPKI. Ini berkaitan dengan inklusif. Jadi nanti Cikgu Dayang Zefa akan menerangkan lebih lanjut. Kerana di sekolah ini PPKI saya nampak sudah diwujudkan satu sudut. Apakah peranan sudut tersebut? Kita akan ketahui dengan lebih mendalam daripada Cikgu Zefa. Namun secara pemahaman saya ialah apabila balik kepada komuniti, perkataan komuniti tadi, sudah pastinya sudut tersebut untuk melahirkan murid dan kalangan guru PPKI dan kalangan kelompok guru SK Pajas Jingkat, ibu bapa murid-murid PKI, ibu bapa aliran perdana dan masyarakat setempatnya adalah untuk supaya mereka memahami inklusif, dapat melahirkan anak-anak yang berkeperluan khas tadi. Mereka dapat memahami anak-anak keperluan khas untuk belajar bersama aliran perdana. Apabila ibu bapa, warga sekolah dan anak-anak murid-murid di sekolah SK Pajas Jingkat dapat memahami konteks komuniti ini, ia akan mengurangkan rasa stigma, rasa tidak sedap. Macam mana kalau disebut tidak sedap hati pun susah juga. Stigma yang tidak
negatif lah terhadap stigma negatif anak-anak perdana ataupun orang biasa normal terhadap anak-anak yang berkeperluan khas. Jadi apabila kita dapat menimbulkan itu anak keperluan khas, secara automatik dapat mengangkat semangat, keyakinan diri mereka terhadap persekitaran mereka. Okey, selepas ini kita akan mendengar Cikgu Dayang Zefa, kerana saya melihat Cikgu Dayang Zefa sudah bersedia untuk membuat penerangan berkaitan sudut yang telah mereka bina secara gotong royong kalangan guru dan pembantu pengurusan murid. Jadi saya teruskan kepada Cikgu Dayang Zefa Abang Sofi. Okey, stay tune. Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya Wakil Guru PPKI SK Fajar Sejikat ingin mempamerkan galeri work PLC PPI sekolah kami. Okey, pada hari ini saya ingin berbincang dengan semua tentang PPI. Pemilihan tempat PPI, galeri work PPI kami di sini adalah kerana di sini merupakan tempat laluan utama bagi pihak sekolah dengan warga komuniti. Di sini ibu bapa boleh melihat pendedahan tentang PPI. Okey, apa itu PPI? PPI adalah program pendidikan inklusif yang diberikan kepada murid-murid berkeperluan khas yang belajar bersama-sama dengan murid normal di dalam kelas yang sama. Okey, di sini ada objektif PPI. Objektif PPI adalah kita ingin memastikan MBK mendapat hak yang sama, membina keyakinan diri MBK, memastikan MBK dapat menyesuaikan diri dengan murid arus perdana, dan secara tidak langsung kita dapat meningkatkan kesedaran dan penerimaan warga sekolah dan komuniti tentang kepelbagaian keupayaan MBK. Okey, PPI ini terbahagi kepada dua, iaitu inklusif penuh dan inklusif separa. Inklusif penuh, MBK belajar secara penuh bersama murid-murid arus perdana. Manakala inklusif separa, murid MBK belajar bersama-sama murid arus perdana bagi mata pelajaran akademik ataupun aktiviti koakademik. Kita lihat pula matlamat PPI. Matlamat PPI ini adalah tingkatkan penyertaan dan beri peluang kepada murid MBK untuk mengikuti program akademik dan bukannya akademik bersama-sama di arus perdana. Selain itu, kita ingin memberi kesedaran kepada masyarakat supaya tidak menafikan potensi MBK. Dalam PPI mewujudkan program pendidikan inklusif ini, kita mesti ada ahli jawatan kuasanya. Di sini kamu dapat lihat carta organisasi jawatan kuasa pendidikan khas sekolah SK Fajar Sejikat. Seperti mana yang kamu tahu, pengurusinya mestilah guru besar SK Fajar Sejikat, iaitu Encik Hairi bin Muhammad, dan seterusnya timbalan, setiausaha dan ahli jawatan kuasa. Di sini kami ada perancangan untuk tahunan bagi program pendidikan inklusif. Anda boleh lihat di sini. Di sini adalah untuk pendedahan kami lah. Ini adalah senarai murid MBK kami bagi program pendidikan inklusif. Kami ada mengambil 3 subjek, iaitu PJPK, Muzik dan PSB. Itu mengikut tahap MBK lah, di mana kelas yang dapat diikuti oleh murid MBK kami dalam program pendidikan inklusif. Bagaimana cara pelaksanaan PPI ini? Dia terdapat ada 5 caranya, iaitu dari segi kriteria murid yang kita pilih. Dia mesti melepasi ujian instrumen daripada pihak KPM. Yang kedua, penempatan murid. Kita ikut saiz kelas perdana lah. Apakah jumlah murid yang mengikuti PPI dalam kelas perdana hanya melibatkan 5 orang untuk satu kelas. Yang ketiga, kita lihat guru dia. Guru di kelas perdana mengajar di kelas inklusif, dia perlu mengenali bagaimana pendidikan PPI ini terlaksana. Satu lagi, yang keempat, PDP, dan yang kelima, pentaksiran. Okey, kita lihat apa yang boleh membawa kejayaan PPI. Di sini terdapat 4. Kita memerlukan sokongan pengurusan dan kumpulan pelbagai disiplin. Kita memerlukan kerjasama warga sekolah, memerlukan kerjasama ibu bapa ataupun penjaga, dan akhir sekali kita memerlukan kerjasama pelbagai agensi. Yang di tepi saya ni, kamu dapat lihat peranan dan tanggungjawab.
siapa yang memegang peranan dan tanggungjawab? Guru besar, PK pentadbiran, PK pendidikan khas, penyelaras PPKI, setiausaha PPI, guru bimbingan dan kaunseling, guru pendidikan khas, guru disiplin, guru penyelaras SPBT, dan tidak lupa juga kepada guru kelas, guru mata pelajaran yang mengajar kelas inklusif, guru pemulihan khas. Selain itu, PPM iaitu pembantu pengurusan murid juga mempunyai peranan dan tanggungjawab yang sama. Persatuan Ibu Bapa PIBG, Jawatan Kuasa JPKS, dan akhir sekali Jurulatih Utama Pusat, Jurulatih Utama Negeri. Itu sahaja. Inilah Gallery Walk PPKI SK Fajar Sejingkat. Terima kasih.